Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya tidak mengajar matematik, tetapi saya nak menunjuk cara bagaimana kita mengambil kehadiran pelajar dengan mudah dan pantas melalui Google Classroom dan juga Google Form. Sebelum tu kita pastikan bahawa domain yang sesuai yang digunakan untuk kita masukkan kelas di dalam Google Classroom. Di sini boleh lihat video saya yang terdahulu, iaitu berkaitan modul pembinaan e-pembelajaran. Bagaimana kita nak membina kelas dalam Google Classroom, PISMP ataupun saya ambil PP. Dan di sini saya menggunakan domain e-pembelajaran. Baik, di dalam dashboard ini, di dalam dashboard ada Google Ads ni. Di dalam ni kita jumpa Google Classroom. Jadi buka Google Classroom. So di sini saya ambil contohlah kelas saya sendiri. Untuk matematik asas PPISMP semester 1 PK2 dan kemahiran belajar PPISMP semester 1 PK2 juga. Jadi saya telah bina kelas mereka di dalam Google Classroom. Salah satu daripada kumpulan ni kita klik. Seperti yang ni masih di dalam bahagian pensyarah atau guru ya. So di dalam Google Classroom ni dia ada stream, classwork, people dan grade. So di sini kita ada classwork. So timbul create. Classwork ni lepas create. Ambil yang material. So di sini title atau tajuk apa kita nak masukkan. So di sini kita boleh letaklah kehadiran atau apa-apa sahaja yang sesuai lah yang nak dimasukkan. Dekat description kita tulis sila daftar kehadiran terlebih dahulu sebelum kelas bermula. Silakan kata kehadiran terlebih dahulu sebelum kelas bermula. Di sini all student Kalau matematik asas kita klik juga dua-dua sekali untuk dua-dua kelas ya. Seterusnya di sini ada add. Kita boleh add macam biasalah daripada Google Drive, link, daripada file, YouTube dan sebagainya. Tapi sebab permulaan, jadi kita klik create. Kita pilih create. Ambil form. Pilih form. Baik. So sekarang kita telah masuk kepada Google Form. Untuk menulis tajuk kita boleh letak di sini. Boleh tulis kehadiran pelajar. Sebagai tajuk utama. Klik pada kehadiran tadi akan keluar kehadiran pelajar. So biasanya yang pertama kita akan masukkan tarikh ya. So klik dekat pada answer question ni, dia akan ada pilihan di sini. So kita ambil date. Date. Lepas tu kita boleh pastikan di sini kita tulis tarikh. Dan pastikan juga wajib ya, required ya, wajib kita ambil. So untuk tarikh. Yang kedua, kita boleh juga ini bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan sendirilah ya, kita nak masukkan apa. So contohnya di sini kita akan masukkan
kumpulan kuliah. Okey, so kita boleh, sebab ada dua sahaja, boleh buat multiple choice ataupun boleh drop down. Okey, kalau drop down di sini kuliah PPISMP semester 1 MTZ 1024. Okey, yang kedua, okey, so sini boleh tulis PPISMP PK 2 semester 1. Okey, yang sini PPISMP PK semester 1 GKB 1053. Okey, juga required, ambil semua ya, masih buat wajib. Okey, untuk yang seterusnya kita tambah. Okey, di sini kita boleh letakkan kuliah ke berapa contohnya. Jadi kalau kita ada 15, jadi kita masuklah kuliah pertama. Kuliah 2, kuliah 3, kuliah 4 dan seterusnya. Di sini boleh buat multiple choice atau kita boleh juga drop down. Boleh buat drop down dan seterusnya sampai 15 kali contohnya lah. Okey, sini pun required juga. Okey, add. Okey, sekarang kita tengok nama pelajar. Nama penuh. Okey, nama penuh biasanya pelajar tulis sendiri, jadi kita pilih short answer. Ini pun wajib. Okey, so add. Untuk yang seterusnya kita letak kehadiran lah ya, kehadiran. Okey, yang pertama hadir. Okey, yang kedua tidak hadir sebab sakit. Okey, kita perlu ada MC. Okey, seterusnya tidak hadir dengan kebenaran dan tidak hadir bersebab. Ini contoh sajalah ya. Okey, ini pun sama juga, klik required. Okey, so sekarang ni ada lagi yang kita perlu letakkan. Kalau kehadiran pelajar tu kita letak suhu ya, yang kita ambil sini boleh kita hanya short answer. Okey, short answer saja, hanya number sahaja yang kita pilih di sini. Okay, ni tak perlu, sebab kalau dia pelajar ni dia tidak hadir, jadi dia tak perlu tulis suhu, so tak perlu tick required. Okey, lepas tu kita tengok di sini ada setting ya. Okey, klik pada setting. Okey, pada general ni, okey, semua ni tak perlu kita tick. Okey. Okey, tapi bahagian edit ya, respond can edit after submit. Bermaksud kalau ada kesilapan, pelajar masih boleh baiki kesilapan itu. Dan presentation juga semua, dan pada confirmation message ini bolehlah kita beri respon ya. Terima kasih kehadiran anda telah di-record.
dan quiz tak perlu, klik save saja. Okey, ini adalah contoh borang yang pelajar kena isi. Okey, jadi selesai, kita dah buat Google Form. Boleh dilihat lebih dahulu, preview dahulu untuk lihat di mana lagi yang perlu kita baiki kalau ada kesilapan. Okey, ini borang yang telah lengkap. Okey, sekarang kita pergi balik kepada editing tadi. Okey, setelah selesai, kita pergi balik kepada Google Classroom. Okey, pada bahagian material, kehadiran. Okey, sini 2 kelas telah kita tik, all student. Untuk topik, so kita boleh pilih topik yang telah daftar tadilah, daftar kehadiran. Okey, akan keluar nanti daftar kehadiran. Okey, bila dah lengkap dan berpuas hati, tak perlu diedit lagi, klik post. Okay, student will see the material in their stream immediately. Okay, post. Right. Okay, daripada Google Classroom bagi pelajar ya, dia orang dapat. Okay, dan untuk para pelajar mendaftar kehadiran, mereka perlu masuk ke Google Classroom terlebih dahulu dan okey, apabila masuk dan dapati pensyarah telah post kehadiran, so para pelajar perlu klik kehadiran ini. Okey, sudah daftar kehadiran terlebih dahulu sebelum kelas bermula, jadi para pelajar perlu daftar kehadiran dulu. Okay, so contoh di sini boleh pelajar type sendiri ataupun boleh pilih kalender. Okay, contohnya 25 Ogos. Okay, so dia naik terus. Di sini kumpulan kuliah, orang boleh pilih. Okay, kuliah ke berapa? Contohnya kuliah pertama. Nama penuh, contoh Ahmad bin Zakaria. Okey, hadir. Klik hadir. Okey, suhu berapa yang telah diambil? 36.4 contoh. Okay, dan submit. Okey, so terima kasih kehadiran telah direkod. Okey, dan masih lagi Ahmad tadi boleh edit ya borang yang telah diisi. Okey, sekarang kita pergi pula kepada orang yang kedua. Contohnya orang yang kedua. Okey, sama juga 25 hari bulan 8. Okey, bulan kuliah juga MTZ. Okey, kuliah pertama, nama penuh Fatimah binti Abu Bakar. Okey, hadir juga. Okey, suhu 36.2. Okey, submit. Okey, ini orang yang kedua telah direkodkan. Okey, untuk yang seterusnya kita pergi pula pada pelajar yang seterusnya. Okey, so di sini juga 25 bulan kuliah MTZ. Okey, kuliah pertama, nama penuh Luqman bin Adam. Okey, tidak hadir sebab sakit. Okey, ini suhu tak perlu diletakkan. Okey, submit. Okey, ini orang yang ketiga. Okey, next. Orang yang seterusnya. Okey, juga 25 hari bulan. Okey, MTZ. Okey, kuliah pertama. Nama penuh Halimah binti Khamis.
Okey, tidak hadir dengan kebenaran. Okey, juga suhu tak perlu diletakkan, submit. Okey, ini orang yang seterusnya. Okey, masih 25 hari bulan. Bulan kuliah MTZ. Kuliah pertama. Di sini Kumar, anak lelaki Rama Chandran. Hadir. Okey, so suhu 35.9. Okey, submit. Okey, telah dihasilkan. Okey, sekarang kita tengok pada kumpulan yang kedua. So tak perlu dah kita buat borang yang baharu. Okey, untuk katalah 23 hari bulan 8. Okey, kelas GKB. Okey, kumpulan kuliah pertama. Nama penuh Aminah binti Sayuti. Okey, hadir. Okey, suhu 36.5. Okey, seterusnya orang yang kedua 23 hari bulan BK. Kuliah pertama. Nama penuh Wahida binti Dahlan. Okey, hadir. Okey, dan suhu 36.4. Okey, dan seterusnya pelajar yang seterusnya 23 hari bulan. Terus okey, kuliah pertama. Nama penuh Fazi bin Johari. Okey, tidak hadir kerana sakit. Okey, submit. Okey, ini contoh yang pelajar dah masukkan kehadiran masing-masing. Okey, sekarang kita pergi kepada form. Dalam bahagian Google Form, pensyarah boleh lihat respon para pelajar. Jadi ada tanda pensel di sini. Edit, so klik. Okey, di sini ada respon. Ya, respon. So dibagi tahu di sini ada 8 responden. Jadi kalau tengok semua ada nama di sini para pelajar 8, tapi agak susah kita nak tentukan kelas masing-masing. Jadi bila kita tengok individual ni pun ada, kita boleh lihat masing-masing satu persatu lah. Okey, untuk melihat seterusnya dan untuk mencetak lebih mudah kalau kita lihat pada Excel, Microsoft Excel. Okey, so di sini ada satu spreadsheet ni. Jadi kita klik pada spreadsheet. Okey, create a new spreadsheet. Okey, create. Okey, tunggu sekejap. Okey, jadi sekarang kita telah nampak yang ni tak ada masa sekali ya. Walaupun tadi kita tak letakkan masa, tapi masa juga telah boleh dimasukkan juga. Kemudian tarikh. Okey. Dia ada dua di sini, 23 dan juga 25. Kumpulan kuliah. Okey, kuliah 1, nama penuh, kehadiran, suhu. Okey. So di sini agak tidak berapa sempurna lah. Kalau kita tengok, lebih baik kita download terus masuk ke Microsoft Excel yang selalu kita gunakan. Okey, caranya adalah klik pada file.
Okey, ada download. Okey, klik Microsoft Excel. Boleh juga untuk PDF, tapi cantik kita ambil Microsoft Excel dulu untuk kita edit selanjutnya. Okey, kita boleh save dulu. Sekejap. Dan kita buka ya. So di sini dah boleh dah masuk dalam Excel, so kita boleh lihatlah pilihan kita. Jadi semua pelajar dah masuk. Okey, yang tak ada suhu ni sebab dia tidak ada bersebab ya. Jadi bolehlah kita nak susun dia ataupun edit lagi. Kalau macam ni kita masih boleh wrap text. Okey, tapi dia akan jadi di bawah lah. Okey. Di semua ni masih lagi kita boleh edit ya. So sini kita tak nak ambil masa saja pun tak apa, tak mau ambil ni tarikh yang kita yang saya telah masukkan tadi pada 25 hari bulan 8. Okey, ini tarikh yang kelas ya, tarikh yang kelas. Jadi kalau boleh lagi diedit lah jika nak edit. Okey, contoh di sini kalau nak lihat pelajar yang ambil MTZ sahaja, so kita boleh buat filter lah. Okey, contoh di sini kita view data, kemudian ada filter. Okey, ada filter di sini. Kita hanya nak tengok untuk pelajar yang MTZ sahaja, jadi kita tick pada pelajar yang MTZ sahaja. Jadi ini saja yang kita ambil untuk print, dan suhu masing-masing pun ada, kehadiran, hadir, tidak hadir pun dicatat terus di sini. Nama penuh juga, kalau kita nak sort boleh juga. Jadi kita buat filter di sini, buat filter. Okey, jadi kita ambil yang nama penuh A to Z contoh. Dia boleh susun daripada A to Z lah. Baik, so, setelah kita edit dan save atau dah print, maka pada Google Form tadi kita boleh delete lah supaya dia tak berulang ya nama-nama tadi. Kalau kita nak buang semua respon itu, di sini ada tanda 3 titik ni, klik. Lepas tu dia ada delete all respond. Okey, so kita klik di sini. Okey. 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 Jadi sekarang ni dah tak ada respon dah, ada 0 respon. Okey. Baik, so saya harap dengan tutorial yang saya tunjukkan ni, cara-cara untuk mendaftar kehadiran pelajar atau murid-murid secara cepat, mudah dan tepat, berbantukan Google Classroom dan Google Form ya, dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Terima kasih.